Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar banding dan susun nombor. Okey? Okey, simbol ini dipanggil lebih daripada. Simbol yang ni pula dipanggil kurang daripada. Sebagai contoh, kita nak buat perbandingan antara dua nombor di atas dan dua nombor di bawah. Dalam kotak hijau ni, kita nak letak simbol ini ataupun ini. Macam mana kita nak tahu simbol mana yang perlu diletakkan dalam kotak hijau ni? Di situlah kita kena buat perbandingan antara dua nombor ni. Okey, kita tengok satu per satu. Untuk buat perbandingan, kita tengok dulu nombor yang paling hadapan sekali. Nombor, kalau kat sini nombor 1. Nombor 1 berada di ratus ribu. Jadi untuk buat perbandingan, kita tengok nombor yang kita nak bandingkan tu pada nilai tempat yang sama, iaitu ratus ribu juga. Jadi kita tengok dua nombor ni. Nombor berapa? Nombor 1. Sama. Jadi kita tak boleh nak bandingkan kan? Jadi kita tengok pula nombor yang dekat sebelah. Okey, kalau yang ini nilai tempatnya adalah nombor 5. Nilai tempat bagi puluh ribu adalah nombor 5. Kita tengok pula nombor yang kita nak bandingkan tu dekat nilai tempat yang sama, iaitu puluh ribu adalah nombor 3. Okey, jadi sekarang ni kita dah nampak ada nombor yang berbeza. Jadi antara 5 dengan 3, nombor manakah yang lagi besar? Ya, betul, nombor 5. Jadi kat sini kita dah nampak 154,089 adalah lebih besar daripada 131,547. Jadi simbol yang mana antara dua ni kita kena letak? Mestilah simbol yang lebih besar. Okey, kita tengok pula nombor dekat bawah. Macam biasa, kita tengok pada nombor yang paling hadapan, iaitu berada di tempat ratus ribu, nombor 1. Tengok nombor yang kita nak bandingkan tu, ratus ribu dia pun nombor 1 juga. Okey, kita tengok pula ke nombor yang kedua, iaitu berada di tempat puluh ribu, nombor 2. Okey, nombor 1 lagi pula, dekat puluh ribu pun nombor 2. Jadi kita tengok lagi dekat belakang dia, yang berada di tempat ribu. Jadi kat sini adalah nombor 3. Kalau kat sini pula tempat ribunya adalah 5. Okey, kat sini kita dah nampak perbezaan nombor. Bila ada perbezaan, kita tengok antara nombor 3 dan nombor 5 mana yang lebih kecil. Kita tengok nombor depan. Kita ikut nombor depan. Mana yang lebih kecil? Mestilah nombor 3. Okey, disebabkan dia berada di depan, jadi kita nak cari nombor yang lebih kecil. Jadi kita dah tahu bahawa 123,500 ini adalah lebih kecil daripada 125,600. Jadi simbol manakah yang perlu kita letak? Ya, simbol ini. Okey, ini bermakna lebih kecil ataupun kurang daripada. Okey, seterusnya kita masuk pada topik susun nombor. Okey, jika soalan nak awak susun nombor mengikut tertib menaik, itu bermakna awak kena susun nombor yang dari nilai kecil kepada nilai besar. Begitu juga jika soalan nak awak susun nombor mengikut tertib menurun, bermakna awak kena susun nombor dari nilai besar ke nilai kecil. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, sebagai contoh, kita nak susun nombor-nombor yang diberi ini mengikut tertib menaik. Okey, macam mana kita nak tahu nombor tu kecil ataupun besar? Di sini perlunya perbandingan. Okey, jadi kita tengok satu per satu. Macam biasa, kita tengok nombor yang pertama, 6. Nombor yang dibandingkan pun 6. Okey, jadi ketiga-tiga ni nombor hadapannya 6. Jadi kita tak boleh nak bandingkan. Jadi kita tengok nombor belakang. Okey, nombor belakang ni nombor 2. Ini pun 2. Ini pun 2. Jadi masih belum boleh bandingkan lagi. Kita tengok lagi nombor belakang. Okey, yang ini 1. Yang ini sifar. Yang ini 1. Okey, jadi ada dua nombor yang sama tapi satu berbeza. Jadi kita tengok nombor yang berbeza ni.
Nombor sifar. Okey, sifar antara sifar dengan 1. Mana yang lagi kecil? Mestilah sifar. Jadi kita dah tahu bahawa nombor yang paling kecil adalah ini. Jadi kita tulis siap-siap. 620,408. Pastikan tulis koma. Okey? Okey. Jadi ada lagi 2 nombor yang perlu kita bandingkan. Kita tengok pula nombor yang keempat. Okey, yang keempat ini nombor 5 dan yang keempat ini adalah nombor 4. Jadi kita dah boleh bandingkan mana yang lebih kecil. Nombor 4. Okey. Jadi kita dah tahu bahawa nombor ini mestilah yang kedua. Okey, jadi kita tulis 621,479, dah tak ada nombor yang perlu dibandingkan. Yang tinggal hanyalah ini. Jadi mestilah ini yang terakhir. 621,580. Macam mana pula kalau soalan nak tertib menurun? Sama je macam tadi, kita buat perbandingan antara 3 nombor ni. Okey, macam biasa kita tengok pada nombor yang pertama setiap nombor. Okey, ini 6, ini pun 6, ini pun 6. Jadi tak ada perbandingan. Kita tengok pada nombor yang kedua. Ini 2, ini 2, ini pun 2. Tak ada juga. Jadi kita tengok pada nombor yang ketiga. Ini 1, ini sifar, ini 1. Okey, jadi sekarang ni tertib menurun. Bila tertib menurun, nombor yang pertama kat sini adalah nombor yang paling besar. Okey, yang paling besar. Sekarang ni bila kita bandingkan tadi, ada nombor 1 dan ada nombor sifar. Sifar ni adalah nombor yang lebih kecil dari 1. Bila lebih kecil, bermakna nombor ini adalah nombor yang terakhir, yang ketiga. Okey? Okey, kemudian kita buat perbandingan lagi pada nombor yang keempat. Ini nombor 5 dan ini nombor 4. Okey, jadi mana yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil? Nombor 4. Bila nombor 4 ni lebih kecil, bermakna ini adalah nombor di kedudukan yang kedua. Dan ini adalah yang pertama. Okey, sebab tertib menurun adalah tertib yang dari nilai besar ke nilai yang paling kecil. Jadi, paling besar adalah nilai ini. 621,580, yang kedua 621,479, 620,408. Kita masuk ke subtopik seterusnya, iaitu anggaran kuantiti. Sebagai contoh, Ali menjual air tebu antara 35 liter hingga 40 liter setiap hari. Soalan nak awak anggarkan isi padu air tebu yang dijual pada bulan April. Okey, sekarang ni dia bagi 35 liter dengan 40 liter. Dan dia nak dalam bulan April. April ada berapa hari? April ada 30 hari. Okey. Jadi, yang ni dia cakap setiap hari kan? Jadi, 35 liter kita kena darab dengan 30 sebab 30 hari. Okey? Awak akan dapat 1050 liter. Kemudian kita ambil pula 40 liter, darabkan dengan 30 juga, sebab 30 hari, awak akan dapat 1200 liter. Okey, sekarang ni dia suruh kita anggarkan isi padu air tebu yang dijual pada bulan April. Sekarang kita dah kira dapatlah 1050 liter dengan 1200 liter. Jadi awak boleh tulis jawapan awak, anggaran isi padu air tebu yang dijual pada bulan April ialah, sambung kat sini ialah antara 1050 liter hingga 1200 liter.
Okey, cukup setakat itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap awak dapat memahami apa yang saya ajar. Kalau awak kurang faham, awak boleh ulang semula video ini. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye.